Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid tahun 6, diharapkan semua sihat-sihat sahaja ya. Okey, pada hari ini kita akan belajar sains tahun 6, tajuk unit 8, tajuk pengawitan makanan. Okey, bersama cikgu ialah Cikgu Hatijah. Okey, baiklah. Kita akan lihat apakah objektif pengajaran kita hari ini ya. Diharapkan pada akhir pelajaran nanti murid-murid semua dapat menyatakan ciri-ciri makanan yang telah rosak. Dan yang kedua, murid-murid dapat menyatakan bahawa makanan rosak disebabkan tindakan mikroorganisma. Pengawitan makanan ya, dalam tajuk pengawitan makanan ini, mungkin kamu tidak pernah dengar pengawitan ataupun mungkin pernah dengar. Pengawitan makanan adalah satu proses yang menjadikan makanan itu lebih tahan lama. Itu adalah pengawitan. Dan proses pengawitan ini sebenarnya telah lama diamalkan sejak 500 tahun sebelum Masihi. Pada masa itu mereka memasak menggunakan api. Kemudian 12,000 tahun sebelum Masihi, orang Arab kuno menggunakan kaedah pengeringan, yang mana mereka menggunakan atau mengeringkan makanan dengan menggunakan panas matahari. Seterusnya 1400 tahun Masihi, kaedah melumurkan garam pada makanan juga diperkenalkan. Atau kita boleh katalah dia seperti pemasinan, kaedah pemasinan atau pengasinan. Dan pada tahun 1862, kaedah pempasturan diperkenalkan oleh Louis Pasteur. Dan kini kalau kita lihat pengawitan makanan banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Sekarang kita akan tengoklah tajuk dalam pengawitan makanan. Tajuk yang pertama ialah tentang kerosakan makanan. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 128 hingga 129 ya. Lihat buku teks ada berkaitan kerosakan makanan. Cuba perhatikan pada gambar di situ. Kalau awak lihat pada gambar di situ, satu situasi yang mana seorang murid perempuan, seorang budak perempuan ini nak minum susu yang diambil daripada peti sejuk. Tapi apa yang awak perhatikan di situ susu itu telah berbuih dan berketul-ketul. Dan kalau awak lihat di situ, di susu itu telah dibuka dari minggu lepas. Dari minggu depan ni dah ada seminggu. Lepas tu dia nak minum lagi, kelihatannya awak tengok susu tu berbuih-buih dan berketul. Jadi ibunya beritahu apa? Jangan minum susu, susu itu sudah rosak. Jadi bila sudah rosak, kita tak boleh minum ya. Kalau lihat di situ bahan makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat yang menguraikan makanan pada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Itu sebab dia lah kenapa dia rosak. Disebabkan oleh tindakan mikroorganisma menyebabkan susu itu rosak. Tapi sekarang kita nak tengok dulu apakah ciri-ciri makanan yang dah rosak. Macam mana kita nak tahu bahawa makanan itu sudah rosak? Contoh yang pertama tadi kita dah lihat susu. Susu ni akan kelihatan berketul-ketul, berbuih-buih. Awak akan lihatlah, kemudian baunya busuk. Kalau awak terminum awak akan rasa dia masam. Masam tu kenapa? Sebab bakteria dalam susu itu telah menghasilkan asid. Sebab itu dia masam. Bila dia dah masam, maksudnya dia dah sudah rosak. Kemudian awak lihat gambar kedua. Awak lihat bawah tu. Roti atau nasi. Bila dia rosak, awak akan nampak seperti ada tumpuk-tumpuk kehitaman. Jadi tumpuk-tumpuk hitam itu adalah kulat. Ataupun nasi juga akan berlendir. Pernah kan awak nampak nasi tu dia dah berlendir, berair.
lepas tu bau busuk. Maknanya dah rosak. Jadi kandungan air dalam makanan dan kelembapan udara di persekitarannya menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma seperti kulat. Sebab itu dia mudah ataupun makanan itu rosak. Okey. Kita lihat seterusnya, muka surat sebelahnya pada muka surat 129. Kita lihat pada gambar tu. Okey, buah-buahan dan sayur-sayuran rosak. Rosak kalau awak nampak kelihatan daun dia kekuning-kuningan. Okey. Kemudian awak tengok layu. Buah yang awak makan tu dia punya tekstur dia dah berubah. Kalau apple tu dah tak crunch. Maknanya kita gigit tu dah lembut sangat. Maknanya benda tu dah hampir rosak. Warna pun dah bertukar. Okey, kalau buah, contoh awak beli buah apple warna merah. Masa mula-mula beli, wow, merah. Okey. Tapi kalau dah seminggu, sebulan, awak akan perhatikan merah tu pun dah berubah warna. Itu maknanya dah rosak. Okey, warna kehitam-hitaman dah tukar warna hitam, maknanya sudah rosak. Okey, itu bagi buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian kita lihat kalau daging lembu ayam ke, daging lembu ayam ataupun ikan, lihat pada gambar kat situ Okey. Dia akan kelihatan kehitaman. Kalau kita letakkan ayam, contohnya kita letak ayam yang baru beli, biarkan dalam suhu bilik, maknanya awak letak dekat luar, jangan letak beti, dia akan kehitam-hitaman. Maknanya dia rosak, sedang rosak. Baunya pun busuk dan dia berlendir. Kemudian dia punya tekstur dia pun dah lembut. Kalau yang ikan yang baik ataupun yang segar, kalau kita pegang ikan tu, dia kenyal. Awak sentuh dengan jari awak kenyal. Tapi kalau dia dah rosak, dia lembut. Itu maksud dia. Okey. Bau dia busuk, berlendir. Kemudian tekstur dia sudah berubah. Menjadikan ataupun lembik lah. Tekstur dia lembik. Bila terpegang tu, dia dah tak kenyal. Maknanya dia dah rosak. Kenapa dia rosak? Awak kata lihat di situ. Terdedah kepada udara suhu persekitaran yang sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisma. Maknanya dia rosak disebabkan oleh adanya mikroorganisma. Okey. Jadi kalau awak tengok kat situ ciri-ciri makanan yang rosak ni dapat dikesan melalui deria penglihatan. Awak lihat dengan mata. Deria bau, awak cium. Rasa, awak boleh rasa. Kalau rasa masam tadi, dia sudah rosak. Ataupun sentuhan. Macam ikan tadi, kita pegang. Kita sentuh dia. Okey, tekstur dia macam mana. Kalau dia elok, maknanya dia kenyal. Kalau dia dah lembut, maknanya dia dah rosak. Jadi kita akan menggunakan, kita akan menggunakan deria penglihatan, deria bau, deria rasa dan juga sentuhan. Okey. Jadi makanan yang rosak ni dapat diperhatikan melalui perubahan-perubahan, sama ada perubahan tekstur, warna, bau yang busuk dan tidak menyenangkan. Atau rasa yang masam, tidak enak serta melekit dan berlendir apabila disentuh. Okey. Baiklah, cikgu ringkaskan kat sini ciri-ciri makanan yang dah rosak. Okey, cikgu lebih jelaslah gambar kat sini. Awak tengok kat sini. Ada yang bertukar warna kekuningan dan layu. Ini bagi buah. Okey. Awak lihat gambar. Okey. Buah-buahan atau sayuran bertukar warna kekuningan dan juga layu. Okey, kalau daging, ayam ke, daging ayam atau daging lembu, dia bertukar warna kehitaman. Busuk, bau busuk dan juga berlendir. Okey. Kemudian ikan tu, dia akan rosak, berubah
tekstur dia dan berbau busuk. Kalau ikan yang cantik, yang segar, dia akan kenyal isinya. Tapi kalau dah lembut, maknanya dah rosak. Okey. Seterusnya, susu, awak lihat di situ, berubah tekstur, berbau busuk, masam, berbuih dan berketul-ketul. Itu ciri-ciri dia. Okey, kalau buah-buahan sama di sini, berubah tekstur, berkulat dan berubah warna. Okey. So, agak-agak ingat tak? Apakah ciri-ciri makanan yang telah rosak? Cikgu ringkaskan di sini. Awak kena ingat. Apakah ciri-ciri makanan yang telah rosak? Ada 5 ciri. Okey, yang pertama, bau yang tidak menyenangkan, berkulat, berubah warna, mempunyai rasa tidak sedap, berubah tekstur. Okey, ingat tak ya? Ada 5 ciri makanan yang telah rosak. Bau yang tidak menyenangkan, berkulat, berubah warna, mempunyai rasa yang tidak sedap dan berubah tekstur. Cikgu harap kamu ingat ya fakta-fakta ni. Kita lihat seterusnya. Apakah punca kerosakan makanan? Tadi dah ada beritahu ya. Dalam nota tadi ada. Apakah yang menyebabkan punca kerosakan makanan? Cikgu percaya kamu mesti dah dapat tahu ya. Makanan rosak ni adalah disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Sebelum ni kita dah belajar tentang mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ini telah merosakkan makanan apabila terdedah kepada suhu ke udara. Nanti sekejap lagi cikgu terang. Okey, so bakteria atau fungi mudah tumbuh pada makanan lembat dan terdedah kepada udara. Jadi apabila makanan yang rosak ni kalau kita makan, ia adalah membahayakan sebab dia boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, cikgu akan ulang balik berkaitan dengan tindakan mikroorganisma, bagaimana mikroorganisma ini boleh membiak. Apakah faktor yang menyebabkan makanan ini rosak? Okey, kamu telah belajar pada tajuk yang sebelum ni ialah tajuk mikroorganisma. Cikgu akan ingatkan balik bagaimana mikroorganisma ini boleh merosakkan makanan. Okey, kita lihat di sini faktor pembiakan mikroorganisma. Bagaimana mikroorganisma boleh membiak dengan mudah, terutama pada makanan kita. Okey, awak ingat SUKAN, sukan. Okey, jadi mikroorganisma ni dia akan membiak dengan ataupun bertumbuh dengan lebih mudah apabila ada suhu yang sesuai. Ada udara. Ada keasidan yang sesuai. Ada air dan ada nutrien. Okey, bila ada 5 ni, maka mikroorganisma akan bertumbuh pada makanan dan menyebabkan makanan akan menjadi cepat rosak. Okey, cikgu harap kamu semua faham ya. Okey, jika ada sebarang persoalan boleh tanya kepada guru-guru sains. Okey, baiklah. Okey. Selepas ini, cikgu harap kamu boleh menjawab soalan quizzes yang telah dihantar dekat di Telegram kelas masing-masing berkaitan tajuk kerosakan makanan. Cikgu harap kamu dapat menjawab berdasarkan penerangan cikgu ataupun awak boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Cikgu harap semua dapat menjawab dengan betul. Okey, sekian sahaja pengajaran kita hari ini. Selamat menjawab. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.